Jika tadi kita berikan tumpuan akibat dan juga kesan banjir kepada infrastruktur, ini kita berikan tumpuan pula kepada rekod-rekod dan juga dokumen yang mungkin musnah, mungkin rosak akibat banjir ini. Jadi kita bersama dengan tetamu kita di studio, Tuan Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, kita sedia maklum Arkib Negara Malaysia mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam soal memelihara dan memulihara dokumen-dokumen dan juga rekod yang terjejas akibat bencana banjir ini. Jadi mungkin untuk permulaan ini, Tuan boleh kongsikan dari sudut fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Arkib Negara Malaysia dalam sudut pasca banjir ini. Okay. Arkib Negara Malaysia sebuah agensi yang bernaung di bawah MOTEK, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi dari segi fungsi, Arkib bertanggungjawab untuk pengurusan rekod dan mentadbiran arkib bagi agensi kerajaan. Jadi fungsi kami ini untuk memberikan khidmat nasihat, bimbingan dan juga latihan kepada agensi kerajaan tentang menguruskan rekod dengan cara yang betul. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat pada masa banjir ini, itu pun adalah sebahagian dari peranan Arkib Negara. Dan perkara ini jelas dinyatakan dalam Seksyen 7 Akta Arkib Negara Malaysia, ya, Akta Arkib Negara 23 ataupun Akta 69. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk banjir kali ini, antara banjir yang terburuklah yang pernah Malaysia alami, ianya bukan memberi kesan kepada orang awam, malah jabatan-jabatan dan juga pihak kerajaan juga terkesan kerana ada di antara rekod-rekod mereka yang mungkin ditenggelami oleh banjir. Jadi bagaimana sebenarnya pihak Arkib membantu mereka? Okay. Kita sedia maklum ya, bila banjir ni, air ni sifat dia lembut, dia boleh memasuki semua ruang. Jadi kalau katakan rekod disimpan pun akan dimasuki oleh air, jadi rekod ni akan terkesan, akan rosak dan sebagainya. Jadi Arkib Negara akan membantu untuk menyelamatkan rekod ini. So dari segi peranan, kita akan pergi ke pejabat awam, kita akan turun padang lah, ya. Banjir ini volumenya kali ini sangat besar dan mengejutkan kita, dan kita juga mendapat panggilan daripada agensi awam, ya, pejabat awam untuk membantu mereka untuk menyelamatkan rekod ini. Jadi rekod ini bila Arkib Negara pergi kepada agensi yang terkesan, kita akan membuat penilaian, kita akan melihat kerosakan dan sebelum itu kita akan memastikan bahawa kita selamat untuk masuk ke ruang itu. Misalnya dari segi litar pintas dan sebagainya, itu kebimbangan pada kita. Jadi keperluan itu kita ada pasukan bencana yang akan pergi melawat ke pejabat-pejabat yang terkesan ini. Kita akan buat penilaian, kita akan mentaksirkan, kita akan melihat jumlah rekod yang banyak dan kita akan bentukkan cara yang bersesuaian untuk menyelamatkan rekod ni. Sebab rekod ni di agensi kerajaan ni dia bukan dalam bentuk kertas saja. So sekarang ni zaman dah moden, ya. Jadi ada rekod dalam bentuk kertas, ada dalam bentuk multimedia, filem, gambar dan sebagainya. Jadi bahan terbitan ini sebahagiannya sebenarnya adalah cabaran kepada Arkib untuk membantu menyelamatkan rekod ini. Ya. Seperti yang Tuan nyatakan tadi, ianya merupakan satu cabaran buat pihak Arkib Negara Malaysia sendiri apabila berhadapan dengan situasi sebegini. Jadi apa antara kesiapsiagaan dan juga perancangan pada masa hadapan untuk mungkin memberikan nasihat kepada agensi-agensi kerajaan untuk memastikan rekod-rekod mereka ataupun dokumen-dokumen yang sangat penting ini tidak terjejas menjelang bencana-bencana yang akan datang. So dari segi Arkib, kami sendiri telah ada pasukan tindakan bencana kami untuk bantu menyelamatkan, dan untuk agensi kerajaan, kami juga mengeluarkan panduan. Panduan tentang penyediaan pelan tindakan bencana rekod. Jadi pelan tindakan bencana rekod ini mengesyorkan setiap agensi mempunyai pelan perancangan tersendiri bagaimana untuk berhadapan dengan situasi bencana. So sekarang ini kita berhadapan dengan bencana air. Tapi ada banyak jenis bencana lagi. Tapi dalam panduan kita itu meliputi hampir semua jenis bencana. Jadi persediaannya sebelum bencana berlaku, semasa bencana berlaku dan selepas bencana berlaku. So, sekarang ni kita berhadapan pada fasa yang ketiga, itu selepas. Tapi sebenarnya kalau agensi ini bersedia lebih awal, ya, mungkin dia dapat meminimalkan kerosakan rekod tadi. Jadi inilah yang jadi cabaran pada Arkib. Bila dia berlaku dalam skala besar, dengan jumlah kaki tangan kami pun terhad, jadi dia menimbulkan kesukaran. Tetapi dalam masa yang sama, berdasarkan pasukan tindakan bencana kami tadi, kami juga akan membimbing agensi kerajaan ini tadi untuk menyelamatkan rekod. Bahkan kami, bila kami di bawah MOTEK, kami bersyukurlah dapat sokongan daripada kementerian. Jadi kementerian juga mendeploykan ataupun menghantarkan kaki tangan daripada kementerian sendiri dan agensi di bawah kementerian untuk membantu Arkib memainkan peranan untuk menyelamat dan mengelola rekod ini. Jadi cabaran itu dari segi kaki tangan dan juga melibatkan kos, pergerakan, kenderaan dan sebagainya. Dan kita tahu bila kawasan terkena banjir ini ada lumpur dan sebagainya, jadi pergerakan itu amat sukar.
Dan kadang-kadang kita tidak boleh menyelamatkan terus. Kita kena menunggu keadaan menjadi reda. Ya. Ataupun setelah dibersihkan lumpur, baru kita boleh attempt ataupun kita boleh mencuba untuk mendekati rekod ni bagi tujuan memelihara ni tadi. Ya. Jika tadi Tuan ada kongsikan sebelum, semasa dan juga selepas banjir, Ya. apa perkara-perkara yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan. Mungkin Tuan boleh perincikan. Ini bukan sahaja memberikan gambaran juga maklumat kepada agensi-agensi kerajaan, tetapi untuk orang awam juga. Sebenarnya kalau kita lihat tadi slide yang pertama tadi KKR kan, Kerja Raya. Sebenarnya kalau kita melihat pembinaan bangunan agensi kerajaan itu sebenarnya perlu mengambil kira kawasan yang ditenggelami banjir atau tidak. Yang pertama, itu sebenarnya paling asas. Tetapi apabila bangunan telah ada di situ, kita tak boleh mengubahnya kan. Jadi akib negara akan bantu. Kalau katakan untuk menyimpan rekod, kalau bangunan 2 tingkat ataupun lebih, kita tidak menggalakkan rekod itu disimpan di bahagian bawah. Tapi apabila banjir yang tak dapat kita jangka, memang kita tak dapat mengelakkan lah. Ya? Jadi antara asasnya maknanya kalau sebelum, dia mesti bersedia rekod tidak didedahkan kepada ancaman bencana ni tadi. Perlu katakan disimpan di tempat yang tinggi, diasingkan. Jadi dia perlu mengenal pasti rekod yang penting. Yang ketika maknanya kalau banjir berlaku, rekod ini adalah penting. Untuk dia meneruskan kesinambungan dari segi penyampaian perkhidmatan. Jadi sebelum perlu mengambil langkah tadi, persediaan sebagainya, dia juga perlu membentuk pasukan bencana dia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Kemudian semasa bencana, apabila berlaku, dia dah ada satu pasukan bencana. Jadi dia ada talian telefon dan sebagainya, nombor-nombor yang perlu dihubungi untuk proses-proses menyelamat rekod dan sebagainya. Namun keutamaan masih lagi pada nyawa lah. Kita tidak boleh memilih antara rekod dan nyawa. Jadi bagi segitu, nyawa lebih utama. Kemudian selepas itu baru kita akan bantu dia, kita akan bentuk lagi pasukan, kita akan membimbing, melatih macam mana untuk menyelamatkan rekod itu. Dan Tuan, tadi kita sempat menyaksikan bagaimana situasi yang dihadapi oleh Jabatan Immigration Malaysia. Mereka memerlukan masa 2 hingga 3 minggu untuk memastikan keberadaan pengoperasian mereka pulih disebabkan dokumen-dokumen dan juga rekod yang terjejas. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan kepada penonton selalunya mengambil masa berapa lama untuk pemulihan ataupun pemeliharaan satu rekod tersebut? Dia bergantung kepada jumlah rekod. Sebagai saya bagi contoh, kalau katakan satu file yang ada 100 lampiran ataupun 100, mungkin 100 muka surat dalamnya kan. Jadi setiap helaian itu kita akan asingkan, kita akan keringkan. Jadi kita tidak akan keringkan pada cuaca matahari dan sebagainya. Jadi dia akan berkedut dan sebagainya, kekuningan, tindak balas kimia dan sebagainya. Jadi kita akan jemur menggunakan ampayan pada suhu bilik dan sebagainya. Jadi sebelum dibuat tindakan itu, maknanya rekod itu perlu dibersihkan. So dalam situasi di Jabatan Immigration tadi, kita bersyukur sebab dia cuma terkena banjir air, bukan lumpur. Dan kita juga melihat, macam saya kata dalam situasi Jabatan Immigration itu, dia pernah duduk di situ daripada tahun 2001, tidak pernah kena banjir. Tapi bila berlaku banjir, sampai ke tahap itu. Dan kita juga bersyukur sebab kita bekerjasama rapat dengan Immigration itu, kita pernah mengendalikan mereka pada tahun 2019. Jadi kesedaran itu ada, cuma tidak siapa menjangka keadaan yang sebegitulah. Jadi memang akan memakan masa sebab kita memerlukan ramai orang, jadi kita memerlukan ruang kerja yang besar. Untuk memulihkan rekod itu kita atur dan kita ambil tindakan satu persatu. Kita tidak boleh campurkan sama sekali. Sebab rekod ni dia ada integriti, dia ada susunan, ya kan? Lampiran nombor. Jadi semua itu perlu diambil kira. Jadi dia tidak semudah macam kita nak membasuh kain kena bencana kan. Jadi rekod ni kita perlu sebab dia ada susunan muka surat. Dia walaupun bukan semacam buku, dia tidak dililit, tapi dia ada turutan nombor tertentu yang perlu dikawal untuk menjaga integriti rekod itu. Apabila kita pulihkan, maknanya rekod tu boleh digunakan semula dalam keadaan asalnya. Jadi maklumat tu terkawal, keselamatan terjaga, jadi kegunaannya masih lagi boleh kita teruskan. Ya. Jika kita lihat di infografik yang dikongsikan tadi, ada yang don'ts itu, jangan dibuang rekod itu walaupun rosak. Mungkin ada juga di antara pegawai-pegawai kerajaan yang mungkin tidak tahu etika itu. Tengok macam dah kabur dah ni, dah tak boleh nak koyak dah, saya buang je. Bagaimana? Itu memang kita tak nafikan. Apabila terkena banjir, persepsi pertama yang ada dalam pejabat awam mungkin yang tidak pernah terdedah tentang urusan rekod. Apabila rekod itu telah terkena lumpur atau basah, dia akan buang. Pada dia tidak boleh diselamatkan. Tapi sebenarnya kalau kepada akib, kita akan
menilai, macam saya kata tadi lah, apabila berlaku banjir, kita akan turun padang, kita akan menilai. Menilai keperluan rekod tu dari segi kerosakan dan sebagainya. Kalau rekod tu rosak pun, tapi kita kata perlu diselamatkan, sebab keperluan maklumat dan sebagainya, kita akan selamatkan. Jadi sebenarnya dia tidak boleh melupuskan rekod begitu saja. Dan dia juga tertakluk, walaupun terkena banjir dan sebagainya, bencana dan sebagainya, tetapi untuk melupuskan rekod ini, penjawat awam ataupun pejabat awam ni tadi, dia tertakluk pada Akta Akib Negara, Seksyen 25. Maknanya dia tidak boleh melupuskan rekod tanpa kebenaran daripada Ketua Pengarah Hakim Negara Malaysia. Jadi ini benda yang memang ada termaktub dalam akta tu. Maknanya dia kena memohon dan kita perlukan maklumat, jumlah rekod, gambar dan sebagainya, bukti. Jadi kita fahamnya sebab kadang-kadang mungkin juga ada orang yang akan mengambil kesempatan. Apabila berlaku banjir rekod, dia akan mungkin musnahkan rekod yang menjadi bahan bukti dan sebagainya. So, ini melibatkan liability kerajaan, jadi tanggungjawab Akib untuk membantu agensi-agensi kerajaan untuk menyelamatkan rekod. Itu saja. Maksudnya selepas banjir, itulah di antara gerak kerja ataupun SOP yang perlu diikuti. Maklumkan dulu kepada Akib Negara, barulah ditentukan. Perlu menghubungi Akib Negara. Dan kami telah menghubungi, misalnya kami mohon bantuan daripada pihak SUK Selangor, SUK Pahang dan Negeri Sembilan dan Johor. Kemudian negeri-negeri lainlah yang terkesan oleh banjir ini. Dan peringatan kami sebenarnya setiap bulan Oktober setiap tahun kami akan menghantarkan surat peringatan tentang banjir ini. Dan kalau macam di Kelantan tu mungkin dia dah biasa, dia dah lebih ini. Dan macam di Selangor baru ini mungkin disebabkan situasi yang tidak dapat dikawal, luar kawalan. Jadi kenaikan air mendadak sebagainya. Jadi itu yang menjadi cabaran kepada agensi itu sendiri untuk mematuhi peringatan kami ataupun mengambil tindakan sebagaimana yang kami peringatkan, dan juga dia menjadi cabaran kepada kami lah untuk membantu mereka. Jadi melihat kepada situasi kini, bila kita berhadapan dengan bencana pada ini, adalah sangat penting untuk kita melakukan persiapan sebaik mungkin. Kita lihat infografik tadi ada yang menyatakan, ada memperlihatkan memasukkan dokumen dalam ziplock, dalam satu kontainer ataupun bekas kedap udara, dan juga mungkin sesuainya untuk kita beralih ke aplikasi digitalisasi untuk kita menyimpan segala dokumen-dokumen penting ini. Sebenarnya kalau kita melihat kepada trend banjir ini, sebenarnya kita mungkin mengatakan itu bencana, tapi sebenarnya dia juga beri satu wake up call pada kita lah, hikmah pada kita, dan kita perlu menyedari bagaimana cara untuk mengatasinya. So pendekatan Akib membawa agensi awam ataupun penjawat awam untuk beralih kepada pendigitalan. Dan kami ada rakan kerja rapat kami mampu untuk beralih pada pendigitalan, maknanya rekod dalam bentuk digital. Jadi kita meminimalkan penggunaan kertas. Dan mungkin nanti kalau kita boleh mencapai persetujuan begitu, kebanyakan agensi awam, maknanya rekod yang perlu diwujudkan dalam bentuk fizikal, mungkin perjanjian-perjanjian penting, perkara-perkara penting. Jadi rekod ini kalau katakan banjir, maknanya bersedia untuk menguruskan rekod itu lebih mudah. Jumlahnya lebih kecil daripada yang sedia ada. Tetapi apabila masih lagi kita menggunakan rekod konvensional, jadi kita terpaksa berdepan dengan risiko yang begitulah. Tapi kalau pendigitalan, maknanya mungkin risiko kita, mungkin peralatan komputer sajalah akan tenggelam banjir. Tapi rekod masih lagi. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menyelamatkan rekod sebagainya. Sebab ada dalam bentuk digital. Macam sekarang ni memang kita berikan tumpuan kepada agensi kerajaan, tapi yang paling banyak terkesan, paling ramai terkesan pastinya orang awam. Dan sekarang ni nak kembali ke sekolah, buku pun dah rosak, buku pun kalau nak buka pun diorang takut koyak. Jadi mungkin Tuan boleh berikan tips ataupun langkah-langkah bagaimana sebenarnya nak menjemur, tadi kata ada ampayan, ampai tu macam mana, ampai macam kain ke ataupun nak tegak, nak baring, bagaimana Tuan? Kalau katakan dokumen-dokumen penting, sebenarnya kalau kita tengok pejabat awam dengan individu, sebenarnya dia hampir sama saja. Cuma jumlah rekod. Kalau individu dia ada rekod penting dia, suap anak sebagainya kan. Jadi benda ini kalau sebelum belanja maknanya dia dah seal dalam plastik dan sebagainya, jadi tak akan kena air. So kalau katakan tadi, rekod tadi kalau nak dijemur, dia sebenarnya dia bukan dijemur bawah cahaya matahari. So dia dibuat ampai itu tali. Dia boleh menggunakan tali rafia ataupun tali tangsi dan sebagainya. Kemudian dia akan menggunakan kertas. Mungkin yang paling mudah kalau untuk orang awam kita menggunakan surat khabar. Kan dia letak di atas surat khabar, dia lipat bahagian atasnya macam gambar tadi, diletakkan klip dan disangkut pada tali yang kita buat sebagai ampaian untuk mengeringan. Tapi kalau secara profesionalnya, bila kita untuk mengeringkan rekod ni, kita akan menggunakan blotting paper ataupun kertas rajang ataupun artwork paper. Tapi sebenarnya itu kos yang tinggi. Nah, itu option kita pada agensi kerajaan yang utamalah kita akan beri kepada, kemudian kita tengok pada kumpulan rekod. Kemudian kalau macam buku-buku tadi, sebenarnya kalau buku itu dihasilkan menggunakan kertas yang biasa, dia mungkin tak akan melekat. Tetapi kalau menggunakan glossy paper yang berkilat dan sebagainya, bila terkena basah dia akan melekat. Tak boleh diselamatkan.
Jadi buku ni sama ada dia boleh ditonggengkan dengan tulang belakang ni ke atas dan dipasangkan kipas. Kipas, okey. Dan mungkin juga kalau itu saya kata kalau pejabat awam, kalau kami latih, kami akan boleh macam katakan kita boleh buat terowong angin dan sebagainya. Jadi kita pasangkan satu kipas, kita akan kepung. Jadi bila laluan angin itu situ dia bertumpu, dia akan mencepatkan proses mengeringkan tadi. Sebenarnya pada orang awam pun boleh berlaku sama. Dan kadang-kadang mungkin saya bergurau dengan kaki tangan saya, pegawai saya. Saya kata kau gunakan teori plastik hitam. Sebenarnya sebelum belanja, kalau kita tahu benda itu penting untuk kita selamatkan, kita boleh masukkan dalam plastik. Kan? Jadi kalau kita masukkan dalam plastik, sekarang mungkin plastik yang transparan, jadi kita tahu apa yang kita simpan. Kita masuk, kita pusing, kita lipat, kita ikat. Mungkin 2 atau 3 lapis, dia akan kita letak. Jangan ada udara dalamnya, supaya dia tidak terapung. Jadi kalau kita ikat, kita letakkan memberat. Kalau banjir surut, masih lagi selamat. Jadi tidak mungkin kita akan bawa lagi buku-buku teks anak tadi kan. Betul. Yang lebih penting. Sebab itu saya kata, kalau dia dah tahu bersedia banjir ni tadi, sebelum tadi, maknanya dah masuk, kita ikat, jadi dia boleh menyelamatkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu kita nampak simple, tapi pendekatan yang praktikal untuk kita lakukan. Begitu juga di pejabat awam. Maknanya kalau dalam plastik yang transparan tadi, kita masukkan file, kan? Yang muat itu, kita akan ikat. Buat 2 lapis atau 3 lapis. Kemudian insyaAllah, kalau banjir, dia kita letakkan memberat ataupun kita ikat pada rak-rak yang tertentu, jadi dia takkan hanyut. Banyak sebenarnya nasihat-nasihat yang cukup praktikal yang diberikan oleh Tuan tadi, yang mungkin boleh kita aplikasikan apabila kita menghadapi situasi bencana banjir kelak. Jadi Tuan, bila kita bercakap berkenaan pengurusan rekod khususnya pasca banjir ini, mungkin ada penjawat awam yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan pengurusan rekod bencana banjir ini. Bagaimana Tuan? Okey, yang pertamanya saya kata tadi, kita dah ada panduan tentang tindakan bencana banjir, PTBR. So, bencana rekod sorry. So, ini boleh diakses pada laman web Arkib. Jadi, kalau masuk ke laman web Arkib, kita ada panduan tadi. Dan panduan itu juga boleh didapatkan dalam satu lagi panduan yang lebih tebal. Panduan pengurusan rekod sektor awam. Maknanya kalau pergi kepada panduan pengurusan rekod sektor awam itu, pada muka surat 323 hingga 352, tuan-tuan akan mendapat maklumat yang sama begini. Jadi dalam ini menceritakan sebelum, semasa, selepas dan jenis-jenis rekod, termasuklah kategori bencana yang boleh kita rujuk untuk mendapat maklumat awal. Cuma dalam panduan ini tidak menyertakan gambar. Jadi kami akan enhance lagi pendekatan kami. Kami akan masukkan gambar dan sebagainya, kaedah-kaedah untuk menyelamat. Supaya bukan saja pejabat awam sebenarnya. Orang awam pun kalau merujuk pada bahan ini, dia boleh menyelamatkan. Dan sekarang kalau kita lihat, Akta Arkib cuma meliputi agensi kerajaan. Tetapi tidak pada syarikat swasta. Dan apabila banjir melanda, sebenarnya dia bukan memberi kesan pada pejabat awam saja, tetapi pada syarikat swasta dia ada rekod dan sebagainya. Sebenarnya dia boleh menggunakan panduan ini, pendekatan yang sama untuk menyelamatkan rekod mereka. Kalau kita tengok macam Jabatan Bomba, dia ada lakukan aktiviti fire drill. Jadi kalau macam Arkib, selain daripada mengeluarkan yang bercetak ataupun bertulis begini, ada tak kursus-kursus yang dilakukan? Ya, kami memang setiap tahun ada menjadikan kursus ini. Jadi kami menjadikan bengkel ataupun kadang-kadang kami menjadikan dalam skala besar seminar ataupun kami buat cakna. Sesi cakna ni maknanya prihatin. Jadi kita akan menjemput pejabat awam datang untuk menghadiri bengkel ini. Jadi kita akan buat demo bagaimana untuk menyelamatkan rekod. Jadi pengetahuan itu akan ada. Dan apabila banjir ini pun sebenarnya bagi kami peluang dan ruang. Kami juga selain daripada mengajar itu, jadi agensi awam ni juga daripada itu dia boleh mengetahui dan dia juga boleh menggunakan pengalaman daripada sesi pembelajaran bersama kami ketika banjir ini untuk menyelamatkan rekodnya. Mungkin pada masa akan datang kita juga akan menggunakan kaki tangan awam ini untuk bekerjasama menyelamatkan agensi yang lainnya terkena banjir. Ataupun bencana. Itu satu ilmu pengetahuan yang sangat pentinglah untuk kita semua berhadapan dengan situasi banjir. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan peranan dan juga fungsi Arkib Negara Malaysia ini, anda boleh terus saja ke www.arkib.gov.my. Apapun kita ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Seperti yang anda saksikan, itu antara nombor telefon, nombor hotline yang boleh anda hubungi untuk